Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih yang bahagia hati dan para pendengar IKIM FM yang hormati. Yang berbahagia Dr. Farid tidak dapat hadir pada hari ini kerana beliau ada program di Terengganu dan meminta saya menggantikannya dalam keadaan yang serba kekurangan ini. Saya cubalah untuk sekadar berkongsi sekitar setengah jam ini apa-apa perkara yang berhubung pendidikan, walaupun saya bukan pakar dalam bidang pendidikan, berbanding dengan beliau yang memang pengkhususannya pendidikan, Masya Allah. Tapi ilmu tu yang kita nak kongsikan. Jadi kita berkongsi sedikit sebanyak. Dan saya diminta untuk bercakap sedikit berhubung dengan akhlak ataupun unsur rohani dalam pendidikan. Pertama, kalau kita lihat matlamat pendidikan, kalau dirumus, kalau kita lihat ketika konferens pendidikan di dunia yang pertama di Mekah pada tahun 1977 dulu lagi, telah diputuskan bahawasanya matlamat pendidikan dalam Islam ialah untuk melahirkan manusia yang baik, good and righteous man, orang yang baik, orang yang akhlaknya mulia, yang menjadi hamba kepada Allah SWT, yang menyembah Allah SWT dan memakmurkan alam ini. Ini boleh dilihat dalam rumusan-rumusan yang dibuat dalam konferens tersebut. Dan di sinilah kalau kita perhatikan, ianya selari dengan apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Dan dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri engkau itu, wahai Muhammad, memiliki akhlak yang azim, yang agung. Kita jarang dengar perkataan agung ini digunakan kepada manusia melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh sahaja Allah SWT mengatakan akhlak yang baik, akhlak yang tinggi, tapi digunakan azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang tinggi, yang agung. Jadi di sini kita boleh rumuskan bahawasanya matlamat kehidupan itu sendiri adalah untuk melahirkan manusia yang berakhlak tinggi. Kerana itu baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Pernah ditanya, saya ingat ketika saya belajar dengan guru saya, ditanya kepada beliau ataupun beliau menyebut bahawasanya sebenarnya di zaman jahiliah itu sendiri, masyarakat jahiliah itu mempunyai beberapa akhlak yang baik. Seperti akhlak pemurah, karam. Akhlak ini ada sejak zaman jahiliah lagi. Dah ada dah ya? Dah ada lagi. Bukan kata Rasulullah diturunkan untuk membawa sifat-sifat yang baru, tidak. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menyempurnakan, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Baginda sering mengibaratkan baginda ini seperti seketul batu yang melengkapkan bangunan yang sudah sedia wujud. Jadi beginilah kita katakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh para anbiya sebelum baginda sudah membawa banyak ajaran-ajaran ataupun akhlak-akhlak yang diikuti, dan banyak akhlak-akhlak itu masih wujud ketika zaman baginda, cuma dirosakkan oleh persekitaran jahiliah dan seumpamanya, sehinggalah umat Islam di zaman ataupun di zaman masyarakat di zaman jahiliah itu terpesong. Maka Rasulullah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Dan kerana itu pendidikan hari ini tidak adalah untuk sama-sama membina akhlak itu. Dan di sinilah pentingnya elemen rohani yang disebutkan dalam perbincangan kita hari ini. Matlamat pendidikan itu ialah untuk melahirkan insan pada diri para pelajar. Dan di sinilah pendidikan Islam. Kalau kita perhatikan, saya percaya Dr. Farid banyak mengupas berhubung dengan pandangan Imam Ghazali sebagai contoh, di mana Imam Ghazali membahagikan ilmu itu kepada dua bahagian, ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib ke atas setiap individu. Manakala ilmu fardu kifayah, ilmu yang ditekankan selepas kita menyempurnakan ilmu fardu ain itu. Cuma kalau kita perhatikan dalam masyarakat kita mungkin berbeza. Kita lebih banyak fokus kepada ilmu fardu kifayah. Itulah dari segi prioriti kita. Kita bincang kemudian perkara ini. Yang kedua yang saya ingin sebut ialah kalau kita perhatikan di barat
di barat yang ditekankan bukan masalah untuk melahirkan manusia yang akhlaknya baik, akhlaknya murni, akhlaknya tinggi, akhlaknya agung. Tetapi di barat, pendidikan education is to produce good citizen. Untuk melahirkan warga negara yang baik, obedient citizen, yang taat kepada undang-undang. Warga negara yang taat kepada undang-undang. Nah, sebab itu kita perhatikan di barat, kerana matlamat pendidikannya begitu, kalau di bandar New York, Chicago dan sebagainya, blackout sebagai contoh, maka kita perhatikan bagaimana manusia yang taat kepada undang-undang itu sudah tidak taat lagi pada undang-undang. Tiba-tiba berubah. Tiba-tiba berubah. Sebab apa? Sebab yang dididiknya ialah supaya taat kepada undang-undang. Maka mereka taat kepada undang-undang selama mana ada polis, selama mana CCTV berfungsi dan seumpamanya. Tapi mereka tidak taat kepada undang-undang lagi. Mereka bukan warga negara yang baik lagi. Apabila tak adanya CCTV, electricity terputus, maka mereka menjadi, itu jadi pecah kedai, looting, ambil barang, semuanya berlaku. Bila lampu hidup lagi, macam-macam dah tak ada. Macam-macam dah tak ada dah. Sedangkan kita dalam Islam, tujuan pendidikan itu ialah untuk menjadi manusia yang baik, insan kamil, manusia yang tinggi akhlak dan pribadi. Dan apabila kita kata melahirkan manusia yang sebegini, apa sebenarnya yang dilahirkan? Dalam istilah yang sering kita sebut, ialah untuk melahirkan manusia yang bertakwa. Insan yang baik itu ialah manusia yang bertakwa. Betul. Dan apabila manusia bertakwa itu, sebab itulah Allah SWT menyuruh kepada kita, ataupun Nabi SAW berpesan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah walau di mana saja kamu berada. Sama ada kamu berada depan orang, ataupun sama ada kamu seorang-seorang dalam bilik kamu, ataupun kamu berada di tempat yang gelap, tak ada electricity, maka kita yakin bahawasanya huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia capital letter D. Dia Allah SWT bersama kamu di mana saja kamu berada. Nah, di sinilah sepatutnya pendidikan kita mengarah ke arah itu. Melahirkan anak-anak bangsa yang menghayati bahawasanya Allah melihat kamu berada di mana saja kamu. Allah melihat kamu melakukan apa saja di mana kamu berada. Allah tidak lupa daripada kamu. Allah tidak lalai daripada kamu dalam apa saja yang kamu lakukan. Kalau kita menekankan berhubung dengan mewujudkan perasaan, melahirkan insan yang baik, melahirkan orang yang akhlak yang tinggi, melahirkan manusia yang bertakwa, Masya Allah, Subhanallah, banyak masalah society. Betul. Banyak masalah selesai. Tetapi kegagalan sistem pendidikan hari ini, sama ada di negara kita dan sebagainya, kalau kita lihat hari ini, masalah dadahnya, masalah sosialnya, masalah semua sekali, salah satunya ialah berpunca daripada fokus kita kepada pendidikan itu sendiri yang tidak berusaha betul-betul untuk melahirkan manusia bertakwa kepada Allah SWT. Mungkin kerana alasan yang diberi mungkin masyarakat majmuk dan sebagainya. Tapi saya rasa itu bukan alasannya. Betul. Itu bukan alasannya. Kita perlu fokus kepada kita melahirkan manusia yang memiliki takwa kepada Allah SWT. Dan saya melihat, maaf bercakap, saya melihat peranan inilah yang dimainkan oleh banyak sekolah-sekolah swasta Islam yang tumbuh untuk menampung kekurangan yang ada dalam sistem pendidikan hari ini. Dan saya percaya benda ini perlu dilihat dengan begitu rapi supaya elemen innama bu'aistu li utammima makarimal akhlak ataupun matlamat untuk melengkapkan akhlak yang sempurna itu berjaya kita wujudkan dalam sistem pendidikan negara kita supaya anak-anak kita ini tinggi akhlaknya, bukan sahaja terpelajar bijak sainsnya, matematiknya, geografi, biologi dan sebagainya, tetapi akhlaknya hancur. Kita mahu lahirkan orang yang akhlaknya tinggi, akhlaknya baik, semayangnya jaga, ibu bapanya hormat, bukan depan guru saja, pijak semut pun tak mati, tetapi belakang la haula kan. Jadi kita mahu melahirkan insan yang begitu. Betul. Jadi itu yang kita tekankan, dan inilah matlamat yang sepatutnya kita main dalam sistem pendidikan negara. Itu dia kepentingannya, elemen rohaniah ni ada dalam pendidikannya, dalam dan saya suka juga ya bila kata tentang itu, kita nak sama-sama raikan bersama rakan-rakan pendengar kita ya, di talian kita buka sekarang di talian 036205
0377105510 bercakap bersama dengan Masina Alias di hujung panggilan anda, insyaAllah. Dan di Facebook ikim.fm, SMS typekan Ikim, jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111. Di Twitter Radio Ikim FM untuk anda sama-sama kongsikan soalan anda, pendapat anda, insyaAllah bakal kita kongsikan menerusi ruangan guru dan pendidikan petang ini bersama dengan yang bahagia Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, pengarah Pusat Media Ikim. Dan Doktor, bila kata tentang nak bina akhlak dan sebagainya, ni memang kita nak bina tu akhlak anak pelajar, anak didik itu sendiri, tapi dia datang daripada guru ataupun pendidik. Betul. Itu dan kalau kita lihat pun kadang-kadang ada juga, ya taklah semua, tapi ada yang menyalahkan guru-guru juga tidak mempunyai akhlak yang sepatutnya. Jadi macam mana komen sikit? Sebab itulah penting dalam kita lihat banyak, ya, kalau kita lihat dalam banyak penulisan para ulama ketika mensyarahkan, khususnya dalam konteks hadis yang disebut, yang sering dibacakan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Sesungguhnya Allah SWT telah memberiku adab, maka dan memperelokkan, ini doa, adabani rabbi, Allah SWT, Nabi menyebut adabani rabbi, sesungguhnya Allah telah mengadabkan aku, fa ahsana ta'dibi, maka perelokkanlah akhlak. Jadi seringkali disebut, siapakah yang mengelokkan akhlak Rasulullah? Yeah. Yang mengelokkan akhlak Rasulullah ialah Allah. Allah yang sudah pasti pencipta yang mempunyai akhlak yang sempurna. Dan begitu juga kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat. Dan Rasulullah sendiri mempunyai akhlak yang mulia. Betul. Kerana itulah kita melihat sifat yang terhasil dalam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali dan generasi para sahabat, yang akhlak mereka Masya Allah, radhiyallahu anhum, yang tidak boleh kita gambarkan. Sebab itu dikatakan sekiranya para sahabat dimunculkan ke dalam akhir zaman ini, mereka melihat kita beramal seperti mana yang kita ada hari ini adalah orang yang bukan Islam, orang munafik. Manakala kita melihat akhlak mereka pula seperti mana orang gila. Ini disebutkan. Andai kata mereka ini dihidupkan kembali, mereka lihat kita ini seolah tidak beramal dengan Islam. Dan Islam yang kita amal ini agak sedikit, apatah lagi di segi akhlak. Tetapi kita lihat akhlak yang wujud pada baginda SAW dan para sahabat yang luar biasa. Kalau kita lihat isar, pengorbanan, mendahulukan orang lain melebihi diri kita sendiri, ini suatu perkara yang lumrah. Sering didengar di Ikim FM ni kisah bagaimana seorang yang menerima tetamu yang mendahulukan orang dia, kan. Betul. So anak dia pergi tidur berlapar, dia kebuluran, tidak makan malam, tetapi yang makannya ialah tetamunya. Memuliakan tetamu tu. Memuliakan tetamu, mendahulukan tetamu. Kita sekarang ni dalam keadaan jam, sebagai contoh tuan-tuan dan perempuan sekarang ni, kita bagi tak laluan orang depan kita yang nak keluar daripada simpang. Selagi boleh ke depan, selagi itulah doktor. Betul, selagi boleh kita terah dulu. Kalau nampak nak keluar lagi, kita tekan minyak. Kita tidak dahulu. Dia kata kalau bagi darah nanti saya pula tak boleh masuk. Yeah. Dia ujar pula. Tapi sifat yang ada pada sahabat itu tidak kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan berbalik pada soalan Yati tadi, sebab itulah orang kata leadership by example. Guru-guru hendaklah mencerminkan adab akhlak yang tinggi. Sebab itulah disebutkan prasyarat seorang guru selain daripada ada kelulusan akademik yang tinggi, tetapi memiliki saksiah yang baik. Dia duduk marah, dia jadi guru disiplin, duduk marah anak isap okok. Anak murid isap okok, dia yang jadi guru, tapi dia sendiri isap okok. Sebagai contoh. Malah tak menggambarkannya cerminan itu. Betul. Jadi di sinilah kita lihat bahawasanya pendidikan itu, kalau kita ingin melahirkan anak-anak murid yang mempunyai akhlak yang tinggi, peribadi yang unggul, selain daripada sistem pendidikan yang bagus, yang mantap, yang penekanan yang khusus terhadap pembinaan akhlak dan peribadi bagi pekerti anak-anak murid, dia juga hendaklah memiliki guru-guru yang Siti Yati sebutkan tadi, guru-guru yang memiliki saksiah yang tinggi. Supaya menjadi role model kepada anak-anak. Kalau tidak, anak-anak tak nampak mana yang orang kata ketam, ibu ketam mengajar anak berjalan lurus. Betul. Dan guru kecing berdiri anak kecing berlari. Anak murid kecing berlari dan sebagainya. Jadi ini yang akan wujud dalam masyarakat. Itu yang wujud. Dan kita perhatikan Yati dalam beberapa tahun, 6 tahun sekolah rendah, 5 tahun sekolah menengah, bagaimana sistem pendidikan kita yang melahirkan anak-anak kita, generasi kita hari ini. Adakah generasi kita menjadi generasi yang lebih baik daripada 10 tahun yang lalu? Saya rasa tidak.
Semalam 2-3 hari lepas kita lihat dalam paper bersalin di asrama. Allahuakbar. Belajar kan, di mana saya pun lupa. Saya tidak mau menghebahkan cerita macam ni, bukan satu kegembiraan kita. Betul. Tetapi ini melambangkan bagaimana runtuhnya akhlak anak-anak kita dalam sistem pendidikan yang ada hari ini. Dan kalau kerajaan tidak berbuat sesuatu dalam membetulkan ini, kita akan menjadi semakin parah. Kita akan menjadi semakin parah. Di mana kita mengharap, saya sendiri secara peribadi saya bimbang. Saya merasakan bimbang dengan anak saya apabila saya mati. Saya ada, saya mungkin boleh pantau. Dan kita pun tak boleh pantau 24 jam anak kita di luar rumah. Macam mana? Bagaimana dengan sistem keadaan persekitaran ini? Kalau sistem pendidikan untuk melahirkan manusia yang bertakwa itu tidak wujud. Ini yang kita kena tekankan. Sebab itu saya dalam satu bengkel yang dianjurkan PPLI, saya menyebut beberapa kali, dan saya percaya ini dikongsi oleh ramai para pensyarah, supaya penekanan terhadap mewujudkan dalam diri anak-anak ini bahawasanya Allah SWT melihat, ataupun kita kata adab ini, adab dan akhlak ini perlu sangat. Ada orang kata akidah, terpulanglah. Ini adalah semuanya adalah unsur-unsur rohani. Ilmu rohaniah itulah. Ilmu rohaniah itu. Bukan sekadar kita belajar skills, mata pelajaran matematik, fizik, sains, kimia, biologi dan seumpamanya, tetapi rohaninya kosong. Betul. Dan rohani ini bukan boleh diajar oleh guru agama. Guru fizik, guru kimia semua. Seperti mana Dr. Farid selalu sebut. Perlu juga memainkan peranan. Guru akhlak semuanya. Hendaklah bertindak sebagai guru-guru akhlak semua. Guru yang memastikan supaya akhlak anak-anak murid. Kalau mengharapkan guru agama di sekolah yang seorang dua itu, mustahil anak-anak kita boleh terdidik akhlak mereka. Allah. Itu dia. Alhamdulillah katanya bila kita kata nak A untuk mata pelajaran fizik, kimia dan sebagainya, kita nak juga A untuk betul. Akhlaknya, insya-Allah. Dan akan kita di Facebook juga daripada Kamisa Samad, dia kata civic dari rumah. Itu betul. Pendapat beliau ya. Itu pun satu perkara yang penting. Ya, dan kita akan kupas selepas ini. Kita nak dengarkan terlebih dahulu pandangan dan juga persoalan daripada rakan kita di talian di 0362051500. Seawal ini Haji Nur Halim nak berkongsi juga. Silakan Haji Nur Halim. Tuan, saya Haji Nur Halim daripada Teluk Paling Menggarang. Jadi berkenaan dengan rohaniat dan ilmu. Jadi kalau sebagaimana yang kita faham, untuk menuntut ilmu ni kita dengan cara pembelajaran lah, melalui mentelaah kita dalam ilmu akademik, ilmu matematik, kita tadah buku teks dan juga dia punya salinannya dipanggil buku rampaian. Jadi saya nak minta pandangan Tuan pula, macam mana untuk kita meningkatkan segi kerohanian, segi ketakwaan. Sebab segala-gala sesuatu tu perlu usaha dan kerja. Sebagaimana seseorang itu nak dapatkan beras padi, itu perlu ditanam. Jadi bagaimana nak dapatkan rohani yang baik? Apakah ikhtiar, usaha, kerja yang perlu kita buat? Jadi minta benda ni diperpanjangkan oleh pihak Tuan, insya-Allah. Terima kasih Tuan. Itu dia, nak tadah ilmu, nak telaah ilmu, usaha dan kerja, macam mana sebenarnya caranya? Ya. Ini berbalik kepada yang kita bicarakan tadilah. Akhlak ini Yati dan para pendengar yang saya hormati, tidak dapat kita hasilkan melainkan kita membersihkan hati kita, membersihkan rohani kita, membersihkan jiwa kita. Saya teringat apa yang disebutkan oleh seorang ulama kurun ke-18 Imam Al-Maulud dalam Masaratul Qulub. Beliau menyebut bahawasanya untuk seperti mana yang Tuan Haji Nur Halim kata tadi, kalau kita belajar saja, dia belum tentu menyerap dalam diri kita. Jadi kita belajar dan kita cuba hiasi diri kita itu dengan akhlak-akhlak yang kita pelajari. Maknanya seperti mana Imam Ghazali kata, kalau kamu belajar beribu kitab sekalipun, kamu belajar beratus guru sekalipun, tetapi ilmu yang kamu belajar itu kamu tidak terapkan dalam diri kamu, maka selama-lamanya kamu tidak mampu membersihkan hati kamu dan menjadikan apa yang kamu pelajari itu sebagai akhlak kamu. Kita belajar supaya jujur, kita belajar benar, kita belajar sabar, kita belajar segala sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik. Tetapi belajar, sekadar tahu. Tidak kita jelma ke dalam kehidupan kita, maka selama itulah kita hanya sekadar belajar saja. Belajar saja. Ada input saja. Ada input saja. Output tak ada. Hasilnya tidak ada. Dia tidak membuahkan. Maka kalau kita ingin supaya perkara yang kita belajar, macam Tuan Haji Nur Halim sebut, belajar kitab, menadah kitab dan sebagainya itu, bagaimana untuk kita hayati, salah satu yang disebutnya ialah hendaklah kita amal apa yang kita belajar. Saya rasa benda ni semua orang tahu.
Bukan satu benda yang baru. Tahu mungkin tahu, tapi aplikasi tu. Ya. Okay. Jadi kita kena beramal dengan apa yang kita ada. Beramal dengan apa yang kita tahu. Dan beramal yang kita tahu ini mula-mula sekali ibda' bin nafsik. Para guru ataupun para guru salah atau para guru hendaklah memulakan dengan diri mereka dahulu. Yeah. Dengan diri kita dulu. Ibu bapa mula dengan diri mereka dulu. Kita mengajar anak-anak kita supaya membaca Al-Quran, banyakkan baca Al-Quran. Mak bapak suruh anak-anak baca Quran. Dia pergi tengok TV. Yeah. Dia pergi tengok video sebagai contoh. Kenapa tidak? Dia kata, jom kita baca Quran sama-sama. Bukankah itu lebih mudah untuk kita mendidik anak-anak kita? Begitu juga dengan para guru. Apabila mendidik anak-anak murid, tunjukkan contoh tauladan yang baik. Saya rasa benda ini benda yang asas. Benda yang asas. Dan dia sendiri bila dia bercakap tentang sabar, tentang tentang benar dan sebagainya, maka tidak hendaklah dia turut mengamalkan dalam diri dia sebagai awal ni. Maka dengan itu terteraklah pada anak-anak murid. Ini yang disebut oleh para ulama, Imam Maulud dan sebagainya. Sebagai asas sebenarnya, asas yang paling bawah untuk kita bangunkan yang lebih besar lagi. Sebab itulah disebut juga istilah al-ulama al-amilin, ulama yang beramal, bukan ulama yang tak beramal kan. Sebab ada juga orang yang tahu, dia bercakap sedap, tetapi dia sendirinya tidak beramal dengan apa yang dia cakap. Ini nanti terkena dengan apa yang Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu kata, kamu suruh buat benda yang kamu tak buat? Dalam surah As-Saff dia sebut, lima taquluna ma la taf'alun. Kamu suruh orang buat baik, semua sekali kamu sendiri tak buat. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah terhadap apa yang kamu katakan tetapi kamu tidak buat. Suruh orang buat baik, qiyamul lail lah, macam-macam puasa Isnin Khamis, dia sendiri tak buat. Kan, kalau dia mengajak, jom kita sama-sama, kan, kita cuba. Saya sendiri pun yang mengajak tuan-tuan berbuat baik dan akhlak ni, saya sendiri pun bukannya baik sangat, tapi kita tazkirah. Untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kita buat sama-sama, kita buat yang terbaik. Bukan saya bercakap lebih sempurna, tidak. Cuma kita sama-sama mengingati, sama-sama kita cuba. Diri saya, diri tuan-tuan, dalam persekitaran tuan-tuan. Sebab itu dalam Stephen Covey pun dia sebut circle of concern, circle of influence. Kita ada lingkup yang kita boleh lakukan. Saya sebagai contoh di radio ni, anak-anak buah saya kat sini, kita cuba wujudkan suasana yang begitu. Yang guru-guru, suasana sekolahnya. Ada anak-anak murid yang dia santuni. Begitu semua. Betul. Kita ada kawasan yang kita boleh pengaruhi, yang kita boleh ubah. Maka cubalah kita ubah sedapat mungkin. InsyaAllah. Untuk keberkatan hidup tu sendiri. Betul. Doktor, waktu ini kita ada lagi pemanggil datang daripada Johor Bahru, Encik Anis di talian waktu ini. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ini pandangan saya lah. Saya sendiri ada anak sekolah. Saya rasa sistem pendidikan sekarang ni tidak dapat membantu untuk membina anak-anak lah kepada takut kepada Allah SWT. Dan saya tak ada kepercayaan lah untuk sistem pendidikan sekarang ni. Dan saya satu lagi beri pandangan bahawa kita kena perkasakan sekolah-sekolah pondok yang batas agama ni. Kerana takwa ni lah jatuh kepada agama seorang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu satu pandangan lah. Dan kita ada pemanggil daripada Johor Bahru juga, daripada Puan Azura. Silakan. Saya nak komen atas apa yang Dr. Nik Ruskiman kan. Dia kata kerajaan patut ambil sesuatu lah tindakan tentang sistem pelajaran ni, dan saya nak mengatakan sokongan saya yang saya rasa dah lama betul kerajaan dah buat perkara ni. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Dua pandangan dia berkenaan dengan itu. Dan kalau kita nak lihat di Facebook juga, dia kata daripada Puspa Ilhamku Ibrahim kata sistem pendidikan Islam yang melahirkan pelajar-pelajar yang bertakwa dan bertaraf dunia perlu diwujudkan. Adakah kita bila cakap tentang akhlak dan sebagainya, hanya skop kita pendidikan Islam itu saja? Tidak, Yati. Sebab itu kita lihat dalam kategori pembahagian ilmu yang dibuat oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali membahagikan pertama fardu ain dan fardu kifayah. Betul. Fardu ain ialah ilmu-ilmu yang wajib. Ilmu-ilmu yang wajib ini seperti mana yang disebut dalam hadis yang popular dikenali sebagai hadis Jibril, iaitu ilmu Islam, iman dan ihsan. Kalau Islam itu lebih kepada semayang, mengucap 2 kali syahadat, semayang. Ini ilmu-ilmu yang kita pernah fahami ataupun kita rumuskan biasanya ilmu fiqh. Fiqh, semayang, puasa, zakat dan sebagainya.
Dan ilmu iman. Iman ini ialah ilmu yang bersifat akidah. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Rasul, akhirat, Nabi dan sebagainya, qada. Itu lebih menjurus kepada ilmu akidah. Yang ketiga, ihsan. Ihsan ini ialah ilmu tasawuf ataupun disebut juga ilmu akhlak. 3 ilmu ini sekurang-kurangnya merupakan ilmu yang fardu ain. Wajib dipelajari. Anak-anak kita perlu didedahkan dengan 3 ini. Bukan sekadar didedahkan, tetapi dimantapkan. Bukan sekadar 1 jam, 2 jam belajar, tetapi banyak jam belajar. Betul. Sehingga mereka memahami benar-benar tentang ilmu akidahnya, faham ilmu semayang. Saya terkejut bila saya membaca akhbar baru ni, disebut oleh salah seorang penulis. Dia mengatakan bahawasanya ada, saya tidak mau sebut organisasi mana, takut nanti yang ada yang sensitif pula. Dia kata masih ramai 40% yang tak tahu mandi junubnya bagaimana, 50% sebagai contoh dia tahu mengucap syahadah dengan betul. Ini bukan budak-budak, ini orang yang bekerja organisasi tersebut dalam satu forum. Saya agak terkejut dan disiarkan dalam akhbar. Bagaimana masih ada orang yang sudah orang tu sudah berumah tangga, beranak pinak, berabad hidupnya di atas muka bumi ni. Tidak faham benda-benda yang asas. Asas ini adalah perkara asas. Kerana salah satunya kita katakan disebabkan oleh kelemahan dalam sistem pendidikan kita selama 11 tahun sekolah rendah dan sekolah menengah mendidik dan memberi penekanan terhadap aspek-aspek ini. Sehingga masyarakat akhirnya keluar daripada sistem sekolah ataupun tambah lagi 3-4 tahun di universiti masih tidak faham benda-benda yang pokok. Fardu ain. Kita belum bercakap lagi soal akhlak yang ketiga yang saya sebut, ihsan itu. Ilmu akhlak. Akhlak ini yang merosakkan rumah tangga. Akhlak ini yang merosakkan persahabatan, rakan sekerja. Akhlak inilah yang merosakkan segala macam. Kerana kita kurangnya ilmu rohani itu, ilmu tasawuf itu. Kita penuh dengan hasad dengki. Kita penuh dengan riak. Kita penuh dengan ujub. Kita rasa benda itu tak ada apa-apa. Tetapi inilah punca kepada segala masalah. Punca kepada segala masalah. Kerana hati yang rosak, hati yang kotor. Bagaimana hati yang kotor? Kita tidak membersihkan hati kita ini dengan ilmu akhlak yang saya sebutkan itu. Sebab itulah Imam Abu Hasan Syazili sebagai contoh menyebut sesiapa yang tidak menyibukkan dirinya mempelajari ilmu tasawuf ini, dikhawatiri dia akan mati dalam keadaan kufur yang dia tidak sedar. Sebab kita lihat dalam persoalan riak sebagai contoh, ini satu syirik khafi. Kan orang yang riak ini tidak dibenarkan. Hasad ini memakan amalan pahala seperti mana kayu api memakan api memakan kayu api. Ini semua merosakkan amalan kita, tetapi kita hidup dalam keadaan begitu. Pendidikan tidak mendidik kita untuk membuang perasaan ini. Pendidikan mungkin mengajar kita supaya membersihkan badan kita, mandi bersabun, pakai shampoo. Guru hantar sekali-sekali hantar surat supaya jaga kutu anak. Kutu anak kena dibuang. Tetapi pendidikan tidak mengajar kita supaya bersihkan hati kita daripada kutu-kutu riak. Kutu-kutu berdalaman yang kita tak nampak. Kutu-kutu dalaman yang kita tak nampak. Betul. Kutu atas kepala nampak. Ini yang masalah. Jadi 3 unsur fardu ain ini tidak diberi penekanan. Baik, berbalik pada soalan Yati, ilmu-ilmu yang lain Islam beri penekanan, tetapi selepas ketiga-tiga ilmu ini. Kita kata sains, matematik, orang nak jadi guru, tafadhal. Orang nak jadi doktor, silakan. Kita perlukan doktor. Itu ni kata fardu kifayah. Kalau tidak ada doktor perempuan, orang nak bersalin pun susah. Takkanlah bersalin kita mesti dengan istilah dulu saya kelakar dengan kan, bersalin dengan doktor menggali. Kan? Dulu kan, sebab dulu ramai kan. Sekarang ni alhamdulillah dah ramai dah. Bersalin kena dengan doktor perempuan, itu fardu kifayah, haram bagi sebuah masyarakat di mana tak ada orang perempuan. Doktor perempuan untuk menerima bayi daripada orang perempuan kan, itu tak boleh. Alhamdulillah sekarang dah ramai. Engineer, kita perlukan engineer nak bina bangunan, nak buat masjid dan seumpama. Itu fardu kifayah. Tetapi setelah fardu ain selesai. Jadi Islam tidak begitu membezakan sangat antara ilmu agama, ilmu duniawi. No, tidak ada. Yang ada dikotomi ini dibuat oleh Barat melalui sistem pendidikan yang dikatakan sistem pendidikan sekular. Kau nak jadi apa? Nak jadi ustaz. Nak ustaz, pergi sini. Pergi pondok, pergi sekolah tahfiz, pergi ini. Itu khas untuk mereka. Ini khas untuk awak. Awak nak jadi apa? Nak jadi engineer. Engineer, pergi sekolah sains, pergi sekolah ni. Jadi ustaz. Akhirnya yang jadi ustaz ni tak tahu komputer, tak tahu bahasa Inggeris, tak tahu itu, tak tahu ini. Yang ni pula tak tahu semayang, tak tahu puasa.
tahu pun asal-asal sangat. Dua golongan yang berbeza dari segi kita memwujudkan dikotomi, pemisah. Tapi tidak dapat satu. Kita perlu satukan integrasi itu yang sekarang ni banyak sekolah-sekolah agama, persendirian. Saya terpaksa katakan begini, mengintegrasikan dua-dua sistem aliran ini. Melahirkan pelajar yang syumul, yang saleh, yang muslih dan seumpama istilah yang digunakan. Ini satu tindakan yang terbaik saya rasa dalam masyarakat kita. Ya. Terima kasih doktor, dan saya percaya ramai rakan-rakan kita sampai memandu ni dah garu kepala, bukan sebab kutu, tapi sebab dah berfikir dah apa yang sepatutnya muhasabah diri itu. Alhamdulillah tu langkah pertama sebenarnya. Betul. Langkah sewajarnya yang berlaku. Dan waktu ni kita nak raikan lagi sesempatnya rakan-rakan kita yang mau panggilan ramai sebenarnya betul talu panggilan untuk guru dan pendidikan petang ini. Kita nak raikan daripada Ipoh, Encik Nasir talian waktu ni, silakan. Assalamualaikum, Dr. Nick dengan Yati. Assalamualaikum. Pendeknya pun nak tanya, tadi doktor cakap pasal sistem pendidikan di Malaysia gagal. Bagaimana pula dengan sistem pendidikan pondok pula? Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita raikan lagi, kita ambil pemanggil seterusnya. Dari Kelang, Encik Azmi. Silakan Encik Azmi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan pandangan Betul pembentang ataupun jemputan kita ini yang mengatakan bahawa sistem pendidikan kita mungkin tidak ataupun belum baik ataupun tidak sebaik yang dahulu, dan gejala sosial yang semakin meningkat dan sebagainya. Saya rasa semua pihak, bukan hanya pihak Kementerian Pendidikan, tetapi sistem keseluruhannya, kerajaan dan sebagainya harus melihat pendidikan itu bukan hanya lagi tertumpu di sekolah, tapi dia merentas institusi, merentas area dan sebagainya. Semua pihak sama ada dari segi yang berperanan di pihak di bahagian ekonominya, sosialnya dan sebagainya. Semua harus bekerjasama untuk membentuk satu sistem pendidikan yang mampu menangani masalah gejala sosial di samping mengejar kecemerlangan akademik dan sebagainya. Terima kasih. Itu dia, mungkin kita boleh rangkumkan jawapannya, Doktor. Terima kasih Cik Nasir. Saya tidak mengatakan sistem pendidikan kebangsaan ini gagal. Itu marah orang Kementerian Pendidikan. Saya katakan kita tidak memberi penekanan yang lebih terhadap pembangunan akhlak anak-anak murid kita di sekolah. Dan di sinilah saya melihat kita perlu menambah lebih banyak lagi pelajaran, menambah guru yang lebih bagus, memberi pendidikan ataupun memberi tarbiyah kepada guru sendiri. Betul. Seperti yang kita katakan, guru-guru mungkin ramai guru kita yang sendiri yang mereka sendiri pun tidak faham tentang falsafah pendidikan Islam itu. Kerana mungkin falsafah pendidikan Islam tidak didedahkan kepada mereka ketika mereka menjalani kursus-kursus ketika di peringkat perguruan. Saya tidak pasti, wallahu alam. Tetapi kalau kita dedahkan bahawa pentingnya setiap guru berperanan dalam mendidik masyarakat, mendidik anak-anak, supaya anak-anak yang dilahirkan itu bukan anak-anak yang bersifat engineer semata, doktor semata untuk menampung keperluan tenaga kerja di negara kita, tetapi anak-anak yang lahir sama ada dia jurutera, dia doktor dan sebagainya, plus di situ takwanya tinggi terhadap Allah SWT. Itu yang kita ingin lahirkan. Kita bukan melahirkan doktor semata, engineer semata, tetapi yang bertakwa kepada Allah. Itu yang paling penting sekali. Hatta kalau kita tidak ada doktor sekalipun, kita ada orang yang lebih bertakwa, itu lebih baik. Itu lebih baik. Kerana dia tidak menjadi jurutera, dia tidak menjadi doktor dan sebagainya, tetapi dia menjadi manusia yang baik. Sekurang-kurangnya mungkin dia tidak selamat di dunia, tetapi di akhirat dia selamat. Masya Allah. Nah, mungkin itu pun aim yang sebenar. Itu pun matlamat kita. Matlamat kita bukan untuk menjadi kaya raya di dunia. Kaya raya di dunia ini adalah benda yang kita cari yang secara kebetulan dapat untuk memakmurkan dunia seperti mana yang disuruh. Matlamat kita yang asal, yang hakiki ialah menjadi hamba Allah, ubudiyah kepada Allah SWT. Dan begitu juga dengan sistem pendidikan. Saya melihat sistem pendidikan ada kelebihan dia. Tapi ada kelebihan. Saya melihat di sini kalau boleh digabungkan. Apa yang lebih di sistem pendidikan pondok digabungkan ataupun dimasukkan dalam sistem pendidikan, diserapkan dalam sistem pendidikan kebangsaan. Apa yang kurang itu ditampung dari situ, dan apa yang lebih, masing-masing ada kekuatan masing-masing. Sistem pendidikan pondok dan sistem pendidikan tradisional yang kita katakan itu, dia tidak pula melihat pada dari segi ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah yang kita katakan tadi. Sebab itulah kita lihat hari ini banyak sekolah-sekolah yang tumbuh yang bersifat integrasi. Betul. Integrasi dia gabung.
ada unsur tahfiznya, ada unsur agama yang diberi penekanannya, mata pelajaran bahasa Arabnya dan seumpamanya, tetapi tidak dilupakan juga dengan geografi, fizik, kimia dan seumpama biologi digabungkan. Ini satu bebanan kepada anak-anak. Kan terlalu banyak mata pelajaran yang dipelajari. Alangkah indah sekiranya dikurangkan mata pelajaran ini tetapi diharmonikan dan diberi penekanan fokus yang lebih utama untuk pelajar di peringkat awalnya ialah mata pelajaran yang saya sebutkan tadi, fardu ain. Ya. Tanamkan ya. Tanamkan, perkemaskan fardu ain mereka dahulu, maka selepas itu fasa yang keduanya ialah fardu kifayah. Ya. Bukannya sekarang ini yang kita bercelaru apa yang disebut oleh Encik Aziz ke Azmi ke apa dia. Ini adalah, saya percaya, saya tidak mengatakan bahawa pendidikan atau pendidikan ini khusus kepada guru, tidak. Dia satu kerja yang menyeluruh. Yeah. Kita di rumah pun ada tanggungjawab. Ibu bapa ada tanggungjawab. Kerajaan di luar, bukan saja kerajaan dalam konteks pendidikan di sekolah yang 8-10 jam itu, tetapi di luar, bagaimana kerajaan mengawal persekitaran, bawa masuk artis-artis barat dari luar dengan perkara yang tidak senonoh. Ini merosakkan akhlak anak-anak. Ini merosakkan pendidikan anak-anak. Sebab itulah kementerian-kementerian sendiri pun kena faham agenda negara ini. Agenda negara ialah untuk melahirkan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini barulah terhasilnya negara yang disebut baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kan? Sekolahnya, Kementerian Pendidikan melalui sistem kurikulumnya. Yeah. Kementerian Pelancongan, kementerian pun melalui sistem yang selari. Kalau tidak, kita akan ke depan, ke belakang. Kemudian selangkah kita ke depan, 10 langkah kita ke belakang. Allah, ke mana tu perginya ya? Mana kita pergi? Akhirnya kita akan rosak. Menteri-menteri kena sepakat. Sebagai contoh kan. Jadi bukan satu orang menteri. Menteri-menteri kena sepakat. Mak bapak pun kena sepakat. Mak tak boleh macam ni. Bapak ke hulu, mak ke hilir. Anak pening kepala. Tengah-tengah tak tahu ke mana. Tak tahu mana. Jadi ini adalah usaha yang kita katakan usaha yang komprehensif, yang semua orang kena buat. Yeah. Semua kena. Betul. Ibu bapanya di rumah, gurunya di sekolah, kerajaan, masyarakat di persekitaran dengan TV-nya sekalipun penting. Jadi saya rasa itu saja Yati ya. Yeah. Saya dah sampai penghujung dan saya mohon maaf jika apa yang saya katakan ini ada salah silap sebagainya. Sekadar bidang terjun kepada Dr. Muhammad Farid, insya-Allah